أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي الصفا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia kasih sayang Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kata tu pengarang rahimahullahu ta'ala iaitulah berkaitan cara meninggalkan maksiat. Muka surat 106 lah. 113 ada masuk lagi ya. Je bab puasa. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas saumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Jadi hadis ni dia nak menerang kepada kita tentang kelebihan orang yang menjalani ibadah puasa. Orang yang menjalani ibadah puasa, Nabi kata kelebihannya salah satu daripada orang yang melakukan puasa tersebut, kata Nabi, rasanya puasa itu ialah perisai, nak penepih, ada ataupun orang panggil perisai lah, alat nak buat nepih. Kalau orang duduk dalam medan perang, kalau kita tengok orang panggil bahawasanya paskar, paskar yang ada nepih dia tu. Kalau orang tembak tu kali peluru tu tak kena. Ada pun kata Nabi, sesungguhnya puasa itu seperti perisai. Perisai nak menepih benda tu. Maka kata Nabi, maka apabila seorang kamu puasa, maka jangan ia bercakap-cakap yang tidak baik. Maka bila dia puasa, maka hendaklah dia meninggalkan perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak molek. Mana perkataan yang tidak molek? Seperti bulan puasa cakap nipu, bulan puasa lagi mungkiri janji, janji orang tapi mungkiri, dalam bulan puasa lagi masih memaki hamu orang.
nak bulan puasa lagi duk kata ke orang mana duk puasa, mana masih mengerjakan ibadat puasa, tapi Nabi kata bila kamu puasa kamu hendaklah mana janganlah ia bercakap dengan perkara yang tidak baik. Seperti tadilah, seperti bercakap perkara-perkara lucuh. Benda lucuh ni hak benda mengarut lah. Orang panggil, kalau orang panggil mana apa kalau bahasa kita kok tak apa panggil ni kalau Kelantan panggil tebulah tak apa panggil cakap ngaru apa panggil cakap apa panggil tak ada insurans pakai nak cakap je dok kira hak mana betul dok tak asalkan berasa nak marah cakap tu habis hak dalam hutang hak dalam kain habis tu belaka. Sebab itulah Nabi suruh kita mana bercakap dengan perkara yang baik saja. Dan jangan orang yang berpuasa itu membuat maksiat, dan jangan bertindak seperti orang yang jahil. Mana apabila dia nak marah, dia bertindak seperti orang yang jahil. Bahasa nak marah pakai selalu dah. Tak ada dah bahasa mari ada mana perasaan lega nak tahu sabar ke, tak ada dah. Pakai bahasa nak marah pakai je lalu dah. Tak cakap banyak dah. Tak ada kata nanti dulu tak ada selidik dulu. Tapi ada pun orang yang bukan orang yang jahil, orang yang mengetahui, dia selidik dulu. Betul tak ni cakap ni, tapi dengar tu memang rasa nak marah lah. Tapi bila selidik, rupanya orang buat fitnah. Contohnya, maka dia kata oleh kerana itu apabila ada orang lain yang cuba memusuhinya atau memakinya, mana ada orang nak memusuhi kita, banyaklah musuh kita ni. Tak musuh dalam perniagaan kalau negeri kau, tak musuh dalam pergaulan, tak musuh mana apa panggil musuh dalam selimut ni bahaya. Duk saing-saing rapat duk sekali rupa-rupa, Allah musuh kita punya. Mana kata apabila Nabi kata apabila ada orang yang lain cuba memusuhimu atau memakimu, belah puasa yang memaki kita. Kita dah ada benda pun pakai kita, bab kita lalu situ pakai kita kena kau. Maka kata Nabi hendaklah ia berkata dalam hatinya kalau ia puasa sunat. Mana kalau dia puasa sunat, dia kena koyak hati. Sebaiklah. Mana kata kau ni? Aku ni puasa ni. Ni harap puasa. Kalau dok puasa ni lunya orang ni. Nyeng orang ni. Rabuk orang ni kena aku. Ada arah aku puasa. Maka bila sebut gitu, dia akan jadi reda. Nabi kata tak reda, rasa nak marah pun jadi reda, jadi boleh Dan lagi pula kata Nabi di dalam hatinya kalau orang puasa sunat lah, dan di mulut kalau dia puasa wajib. Kalau orang puasa wajib, bila orang duk maki hamu ke dia ataupun orang memusuhi dia, mana duk maki kata macam-macam lah ke dia, maka hendaklah dia kata dengan cara yang zahir sebut. Dia kata aku ni puasa ni. Jangan kau begini puasa ni. Maka bila orang dengar gitu, tak seperti juga kalau orang yang marah-marah kita, tak dia royak macam-macam, tak bahawasanya aku ni tak benda bahawasanya kita ni ada Tuhan, tak bahawasanya takut Tuhan, tak royak gini, maka automatik dia akan jadi rendah lalu. Sungguh bila orang ni dalam keadaan tak tahu halu ni, tak tahu kala ni, nak marah kita, nak khabar macam-macam, bila kita sebut takut Tuhan tak bila sebut Tuhan ni terkadang yang mari automatik pasal rendah dah. Dah begitu tak? Kita ni puasa ni, dalam bulan puasa ni tak baik bagi tu, automatik juga ia akan terjadi benda rendah dengan sendiri dia. Sebab itulah Nabi kata orang yang puasa ni ibarat perisai pendinding. Lalu katanya dia puasa, bahawa aku ini puasa, kata Nabi, sebutlah di mulut. Lalu kata Nabi ketika berbuka puasa hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu ialah makanan yang halal. Mesti hak pertama sekali waktu kita nak buka puasa, mestilah makanan yang kita makan tu datang daripada sumber yang halal. Sama ada halal berbentuk halal diri perkara tu ataupun halal pada mana, iaitulah pada istilah dia saja. Pada majah. Mana halal zati, mana diri perkara tu halal, ataupun
halal dengan sumber yang nak boleh menghasilkan benda halal tu mana? Macam duit haram, duit halal tak ada beza. Duit 10 riyal hak halal, duit 10 riyal ambil dengan cara rasuah, duit 10 riyal dengan ambil cara menipu contohnya, dan duit 10 riyal hak kita beli, kita berniaga boleh gaji 10 riyal, sama je. Tak ada kata bila 10 riyal ni nampak ni 10 riyal ni mana? Ni kalau betul ambil duit haram ni. Tak ada orang tahu. Sebab itulah kita bila kita beli satu perkara, tak wajib kita selidik. Kita beli ayam dengan orang lah. Dan orang ni pun tidak ada curiga pada kita. Maka tak wajib kita selidik. Mu ayam ni mu beli mana ni? Ambil orang ke curi tak wajib. Dalam hukum syarak tak wajib selidik sesi. Cuma tahu kata benda ni halal, tak kat tu je. Tapi malaikat kalau kita tahu dah orang ni orang hak kita beli orang yang meragukan, memang dia ni tak ada dah ayam dia ni memang curi dah, memang mana kata kapal tu famous dah, soho dah dia ni bahaya curi ayam orang. Maka terkadang kita pergi beli dengan dia tu, maka wajib kita kena tanya dulu. Sebab apa? Sebab orang tu orang yang tidak diyakini. Maka dia kata lagi, itulah apabila kita berbuka, hendaklah berbuka dengan makanan yang halal. Kerana Nabi kata barang siapa yang berpuasa di siang hari, dia telah membenarkan akan sebuah mahligai. Dan apabila dia berbuka puasa dengan perkara-perkara yang haram, dia merutuhkan balik mahkota mahligai tersebut. Siang hari dia bina molek, bina molek apa panggil mahligai dalam syurga. Bila time buka, dia rombok semula mahligai tu. Mana kata ibadat puasa itu tidak memberi bekasan pada diri dia. Bahkan semakin hari dia melakukan ibadat puasa, semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah mana bahawasanya Nabi kata hendaklah cari perkara yang halal. Bimbang kebab kita ni nak jadi darah lagi kita. Sebab itulah Nabi kata kullu lahmin nabata min harami, tiap-tiap mana makanan daging yang tumbuh hak duk dalam tubuh kita, dalam perut kita ni daripada perkara-perkara yang haram. Kita makan duit dengan cara menipu, makan duit dengan cara scammer. Tak ada orang scammer sini. Ayatnya orang lain banyak scammer ni. Macam-macam. Ataupun duit mari tu dengan berbagai-bagai dengan hak sebenar. Orang panggil mana? Dengan keadaan asasi pun banyaklah makan duit perkara yang haram tu, dengan menipu dalam perniagaan. Hak patutnya dah apa sekilo, cukup sekilo dah gajah ke kilo tu. Padahal tengok mana pula tahun 22 kilo dia kau sikit dulu berasa sekilo kau banyak. Punya hejah dah kilo tu. Hejah wigi kecil. Maka orang tengok menjadi dah cukup sekilo tu, maka harta boleh pun haram juga. Haram. Kerana ada penipu daya dalam perniagaan. Maka Nabi kata harta yang dia makan daripada sumber yang haram, Nabi kata fannarul aulabi, maka nerakalah terlebih utama bagi orang makan harta yang haram. Tak kira lah harta haram ni dak nanti banyak walaupun sikit pun haram juga. Mana curi duit orang berapa posen je. Posen orang guguk jatuh. Tahu dah orang tu jatuh piti dia posen, depa ambil orang senyap budak kocek. Dak royak ke dia. Contohnya. Walaupun posen sama juga. Maka harta haram. Mana kata tiap-tiap perkara hak bukan milik kita yang sahih, maka haramlah betul. Mana? Benda tu bukan milik kita, milik orang. Sebab tu hatta kalau kita jumpa duit tengah jalan, jumpa duit start motor tengok duit atas toko. Toko duit atas tepi jalan. Nampak duit sekeping 50 banyak maka wajib dia mewarwarkan mana masjid lah. Berapa ni? Selama setahun. Setahun kena beritahu. Lepas daripada kalau tak ada juga, barulah mana dia boleh kena guna pakai ataupun infak ke masjid. Sebab wajib dia kena marwah. Tapi banyak keadaan lah. Kalau tempat tu tempat jalan hak memang jadi kebiasaan orang dah, kebiasaan orang lalu, memang jalan tu yang lalu. Tapi kalau jalan tu bukan kebiasaan orang lalu,
Ni tak ada. Nak. Ni dah apa lah. Mana jalan tu dah mana? Nu dah larut orang je lalu situ. Nak. Tiba-tiba lagi ada duit. Maka ni dia tak wajib usaha. Tapi kalau hak golek jalan lalu orang, memang ni lalu orang mau hari-hari tiba-tiba, maka ni wajib istihar. Kita boleh ambil kita. Malaikat kalau benda hak jatuh dia, hak boleh merosakkan. Mana? Kuih terima orang kuih cek mek molek jatuh. Dak pagi tu. Nak. Dak kan kita nak pergi war-war saja ke basi ya. Dak ada hari Jumaat basi dah. Dak maka tu boleh hari tu makan. Nak. Boleh ah. Tapi syarat kalau misalnya tu kata, siapa dia ambil kuih aku kemarin ni? Maka kita kena bayar lah. Nak. Maka boleh. Tak, lagi kalau tuan ada tutup, kalau tutup, kita kena bagi lah ke dia. Tapi ada pun kalau duit ni benda makan, benda perkara yang tidak menjadi mudarat pada dia, maka tak boleh kita ambil. Tak, wajib kena war-warkan dulu tiap-tiap Jumaat khabar siapa dia ada hilang sekian-sekian. Tak. Dan lagi pula. Sebab tu kalau bila kita nampak kita ambil, mana? Kitalah yang akan menjadi tanggungjawab. Tak. Kita kena jawab lah. Kita ambil duit tu ganah kita tu. Dan lagi pula dia kata bahawasanya makan harta halal, haram lah. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan makanan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Mana kebiasaan kita makan? Kita makan kebiasaan pagi sepinggan. Biasa kita. Dah pagi bahan roti canai, pukul 10 bahan sidmok. Dah. Lepas tu pukul apa lagi? Pukul lepas tu pazuhur pula. Dah bahan mana pating masuk payok. Dah. Asar pula bahan pula mana gua pisang. Dah jepu. Lepas tu malam makan pula. Mana? Makan orang panggil mana orang panggil? Dah. Panggil ikutlah cikecok ke benda ni makan. Mana kata kebiasaan dia makan tu sehari 5 kali. Tiba-tiba waktu bulan puasa dia makan macam biasa kau. Mana? Hak nasi lemak pun ada, roti canai pun ada, cikecok pun ada, lepas tu poi ada belaka penuh. Nah, dia makan belaka. Dia kata maka apabila engkau menghimpunkan makanan siang pada waktu malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja. Pindah waktu makan je. Nah, bukanlah dikatakan maka tidak ada makna bagi puasamu, sedangkan kita puasa ni untuk mengurangkan pada makanan. Nah, untuk mengurangkan kita pada makanan. Tiba-tiba kita pergi qada belaka. Hari ni apa qada sehari dak makan. Makan habis. Ambil qada habis. Hak pagi tu buat makan malam belaka. Maka ni katanya Tuan Imam Ghazali rahmatullah, orang ni hanya memindahkan waktu makan sahaja. Nah, tapi dia kata puasanya itu tidak ada makna. Tak, kerana puasa ni kita nak menundukkan nafsu kita, nafsu syahwat kita. Nah, supaya dia benar-benar tak pada Allah Taala. Nah, kalau makan tengah malam pakai makan sekaligus, tak memindahkan masa. Tak, lagu mana keadaan? Tak, dakwah sini orang biasa dah. Kalau makan banyak boleh terawih dakwah. Dia ada orang sini kalau makan banyak apa kita terawih beres 20 okey. Okey. Tapi nak ayatnya golek orang berlaku lah. Tu pelik tu kalau orang gitu tu. Tapi golek berlaku kebiasaan orang kalau makan banyak ni macam Allah sawa lah. Allah sawa dok gerak dah. Nampak batal je. Sebab itulah. Mana? Kata Imam Ghazali adalah kamu mana? Makan sekadar mana yang patut pada batu berbuka sahaja. Sekadar je lah. Sekadar wilapi pun kata berbuka begitu je. Dan lagi pula dia kata sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu hanya memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatan syahwat supaya engkau dapat lebih berkesempatan untuk menambah ketakwaan. Sebab nafsu syahwat ni dia lemah pada melakukan maksiat pada Allah Ta'ala apabila dia lapar. Dia lapar, dia lemah dah macam kita kalau lapar puasa kok mari tu malah lagi pergi dah rumah dah orok lagi. Mana orang panggil peluang dia nak satu kejahatan tu mana akan menghindarkan dengan sendiri dia. Tiba-tiba kalau dia makan banyak waktu malam kata Imam Ghazali mana jadi syahwat dia kau naik semula, tak jadi gagah semula.
Bila gagal semula, tak ada lah dikatakan nak memecahkan nafsu syahwat, nak melemahkan nafsu syahwat. Mana melemahkan kekuatannya supaya kau dapat lebih berkesempatan untuk menambah ketakwaan. Mana untuk menambah kita buat pada ibadat pada Allah Ta'ala, dan untuk menambahkan lagi supaya kita nak menambah dengan amalan-amalan kebajikan. Sebab tu kalau orang makan banyak ni payah, berat nak buat amal kebajikan, nak payah. Sebab tu lah dia suruh mana mengurangkan. Ni payah ni. Dia ajak nonok kalau kuliah kau dah kambing pula. Lepas tu dia pula Allah ni pula makan hak mu. Anak ayahnya payahnya nak buat ni. Sebab tu lah kata setengah daripadanya mana iaitulah mana kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah, mereka makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Patang ada peluang sikit. Gila lu tu kita lah. Orang yang jauh lah kita dengan Nabi SAW, jauh kita dengan orang-orang soleh. Sebab itulah mana kalau orang yang nak mana mensediakan dirinya untuk akhirat, kata Imam Ghazali, maka ia perlu dengan mengusahakan dengan mujahadah diri dia. Dengan perkara ni. Dan lagi pula dia kata, tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makanan siang kepada malam, maka apakah maknanya puasa membuahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi. Sungguh kalau perut makan tengah malam ni kalau lebih berat nak buat ibadat. Dia ngata lah. Sebab tu orang panggil makan malam dengan makan sehari bahaya makan malam. Sebab apa? Dah makan malam dia tak gerak dah. Nengok situ dah bla-bla lali mati pakai jelah dah. Kalau bangun pagi esok sawa dah. Kalau sehari ni mana dia lain sikit. Sebab kita gerak, kita berjalan. Jadi orang panggil makanan yang kita makan tu mana dia proses. Ada setepat. Tapi kalau makan malam, mana dia menyebabkan tak jadi berat kita nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kalau nak main tahajud kau, mayang qiyamul lail, kalau makan malam kau bakal tak bangun berat. Bila bangun kejut pun tu Allah dah sikit lagi. Baru kupat. Orang tu pula nak subuh dah subuh tengok. Pukul 5 baru dah 5.30, subuh 5.40. Nak awal. Nak oyaknya. Batulah Imam Ghazali mana dia suruh kita mensedikitkan pada makanan. Sedikit. Sebab tu para sahabat, sebab tu jadikanlah perutmu ni 3 bahagian. Mana bahagian yang pertama untuk makanan, yang bahagian yang kedua untuk minuman, bahagian yang ketiga untuk benda? Untuk udara. Tapi kalau memenuhi akan 2 perkara ni dalam perut, maka dia akan buat mudarat pada badan. Tak nak nyawa. Tak sah. Nak nyawa tak boleh, nak jalan pun tak boleh. Lah kali kena heret kot lah. Dan lagi pula dia kata yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Di waktu dan buahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Ta'ala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Bahkan Allah Ta'ala murka bagi orang yang memenuhkan perutnya dengan makan yang halal. Makan halal ni pun kalau makan terlampau banyak di muka Allah Ta'ala juga. Baru tak terlampau banyak. Sekali makan 4 pinggang dah sepuyuk seorang. Sepuyuk. Dah selera boleh makan sepuyuk. Maka bila makan banyak jadi berat. Berat nak buat ibadat pada Allah Ta'ala, berat dah. Dan lagi pula dia kata, maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Kalau haram lagi lah. Hak halal pun Allah Ta'ala muka kalau orang panggil berlebihan. Makanan yang berlebihan pun mana itulah dimurkai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benci lah, makruh kita makan banyak ni. Tambah pula kalau makan ni membawakan kita bertambah melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Walaupun makan benda halal pun bawa jadi haram pula. Makan terlalu banyak. Dan lagi pula kalau sekiranya memenuhi dengan makanan yang haram, lagilah nak bertambah murkanya, dahsyatnya orang yang seperti ini akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'zubillah. Apabila engkau sudah faham makna puasa, makna puasa ni mana? Menahan diri daripada nafsu syahwatmu, daripada melakukan suatu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu makna puasa.
menahan diri. Imsakun, menahan diri. Lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, kata-kata saja, menahan diri daripada segala berbagai-bagai maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Itu makna kita berpuasa itu. Maka perbanyaklah olehmu daripada puasa mengikut kemampuan. Maka hendaklah bila tahu kata makna puasa ni untuk melemahkan nafsu syahwat kita. Supaya dapat kita melakukan ibadat kepada Allah Taala dengan mudah. Bila orang banyak puasa ni mudah nak buat ibadat. Tak nak pegang sebeh pun rasa rajin. Nak baca Quran pun rasa rajin bila puasa ni. Sebab apa? Sebab nak buat kerja lain tu tak urut dah. Kalau misal bulan puasa orang sunnah ke ada pergi dah. Dan molek pukul 10 ke belah halik dah. Tak urut. Bila puasa ni. Lalu di rumah banyaklah amalan apa peluang kita nak ibadat tu banyak. Maka katanya lagi, maka perbanyak olehmu daripadanya mengikut kemampuan. Mana berpuasa banyak kata puasa. Tak puasa faham pula puasa sunat lah. Orang yang melakukan ibadat puasa ni banyaklah ganjaran si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaklah olehmu akan daripada puasa itu mengikut kemampuanmu. Ikut kemampuan kita lah. Takat mana hak kita boleh buat. Dalam sebulan tu ada gak walaupun sehari pun apalah. Ada juga. Jangan buat apa panggil, kita tak mampu buat juga buat sekaligus lalu. Tak? Direct puasa. Mana hatta puasa ni ada juga puasa tak buka. Esok ni baru buka. Ni tak boleh lah. Akan Nabi melarang. Tak larang orang puasa gitu. Mana puasa? Mana? Sehari yang puasa. Garik pun tak buka lagi. Buka tu esok ni baru buka. Lembek lah tu. Sebab itulah Nabi melarang kerana mendatangkan mudarat pula, tak boleh pula. Bukan Nabi suruh tinggal makan, suruh menyedikitkan makan. Jangan faham tinggal makan, tak boleh makan gitu. Bukan sikit makan. Sedikitkan pada makanan. Dan lagi pula dia kata, maka hendaklah dia kata padanya mengikut kemampuanmu, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain. Kerana puasa ni ibarat asas, umbi, cabang, apa panggil jalan. Puasa ni ibarat jalan untuk kita memudahkan buat ibadat-ibadat lain. Bila perut kita ringan dengan makanan, maka kita nak ibadat pun jadi mudah, jadi ringan. Kita nak semayang, kita nak semayang, kita nak berzikir, baca Quran, jadi ringan. Tapi kalau sekiranya panggil memenuh dengan makanan, baca sekali seayat tarik nafas, buh pula. Baca pula tarik nafas, tu kena 2 ayat tak buh dah lah. Dia kata dak urut orang nak baca. Bila memenuh dengan makanan tersebut. Sebab apa? Memudahkan mana dengan puasa tu melakukan ibadat-ibadat lain. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Tak kunci, panggil kunci. Kita nak masuk rumah ada kunci. Kalau tak ada orang masuk rumah, kunci tak ada, tak boleh masuk, tidur luar kita. Apa panggil nak masuk syurga je ada kunci dia. Mana kunci syurga? Miftahu jannah la ilaha illallah. Pintu mana kunci untuk masuk syurga Allah Taala. Miftahul jannah. Pembuka kunci untuk masuk dalam syurga ialah la ilaha illallah. Dan kata Imam Ghazali, kunci untuk kepada segala ketaatan. Mana kunci nak mudah kita buat taat. Sebab kita payah nak melakukan ketaatan kepada Allah Taala ni apa? Sebab makan, punca daripada perut. Punca daripada perut. Kalau perut tu dipenuhi dengan makanan yang haram, lagi jauhlah dia nak melakukan taat kepada Allah Taala. Dia berat. Mana dia tiap suatu perkara yang masuk dalam perut kita dengan perkara yang haram, maka akan menjadi gelap hati. Atau panggil, jangan makanlah jadi berat, jadi gelap perut. Tu kata gelap perut. Gelap perut ni bukan perut waktu ambil makanan tu, berat perut ni gelap hati lah. Tak boleh makan semua, jangan makan semua lah, gelap perut gitu. Sungguh lah. Mana makan najis. Makan benda-benda najis jadi hitam. Gelap hati. Nak terima apa, payah nak terima petunjuk. Nak buat ibadat pun rasa tak urut dah. Rasa tak rajin mana. Punca daripada makanan.
Dan juga itulah kunci segala taat. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata qala Allah Taala, ni hadis kursi. Hadis kursi Allah Taala bagi direct Nabi. Bagi direct tidak bagi melalui para malaikat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Taala, Nabi kata qala Allah Taala kullu hasanatin bi asyri amsalha. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi bahawasanya setiap kebaikan itu hak kita lakukan, kita sedekah, tak, kita semayang, kita baca Quran walaupun satu ayat, kita baca qul huwallah ke, tak, mengucap subhanallah, setiap kebajikan hak dikatakan kebajikan tu, mana kata dikatakan taat itu, kata Nabi akan digandakan 10 kali. Sekali buat boleh 10. Mana? Mudah kata gini, kita nyaku sekali caku boleh 10 ya. Nak kerja gitu. Caku sekali 10 ya. Allah, kita nak gali pahit ni kali caku. Tokai kata upah kerja ni caku sekali 10 ya. Tak ada orang nak bagi 10 ya. Orang tu berak bagi 10 ya sekali cok. Ni Allah Taala tu dengan satu kebajikan buat maka digandakan dengan 10. Tu kelebihan umat Nabi. Kita buat, kita mana? Kita ajak orang suruh datang rumah Allah Ta'ala, kita ajak orang kepada kebaikan pun diganda dengan 10. Kita mana? Kita menyebut nama Allah subhanallah, diganda dengan 10. Tak, kita sebut lagi mana? Buat benda yang baik, kita sedekah 10%, ganda dengan 10. Tak, 10% 10 ya. Tak, 10 ya 100. Tak, ganda dengan 10. Maka katanya Nabi, ada ila 70 mi'atin dhi'fin, sehinggalah kata sampai 700 kali ganda. Mana dibagikan akan satu kebajikan, kata Nabi, dengan 10 sehingga 700 kali ganda. Itu amalan sama je. Ni pun zikir, ni pun zikir, ni zikir. Ni boleh 10, ni boleh 700, dah warna dah sama. Kata Nabi, dia mengikut atas keikhlasan orang tu. Tak, sejauh mana keikhlasan dia menyebut nama Allah Ta'ala, sejauh mana dia melakukan ibadat itu atas keikhlasan dia. Betul-betul dia ikhlas mu'ani semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak berhajat kepada benda lain. Tak, bukan menghajat daripada ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, cuma betul-betul nak cari redha Allah Ta'ala tu. Tak, tapi kita mengharap pahala pula, boleh, tak ada masalah. Sebagai orang mubtadi', orang pekat permulaan, maknanya supaya nak wijinok hati kita, wijinok. Tapi kalau boleh kita mengusahakan supaya mendatangkan ikhlas. Maka katanya mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, mengikut akan keikhlasan dan keindahan mana? Keelokan amalan. Kalau orang subhanallah bla-bla tengok telefon, boleh tak pahala? Boleh. Kurang sikit. Ni subhanallah tupu sungguh, dak khusyuk sungguh, sebut tu, sebut sama je. Ni sebut kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok telefon la ilaha illallah, boleh tak pahala? Boleh. Lepas tu ni la ilaha illallah penuh dengan khusyuk, penuh dengan tawaduk, penuh dengan tumpuannya, ingatan daripada Allah Ta'ala, dak ingat ada kena lain, maka ni terlebih ikhlas lagi. Sebab tu Nabi kata, man qala la ilaha illallah khalisan wa mukhlisan. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah hal keadaannya dah ikhlas. Kalau tengok dalam ilmu nahwu, khalisan wa mukhlisan, ikhlas tu siapa dia? Ikhlas tu kembali kepada kalimah tu sendiri. Sebab tu ada katakan kalimah la ilaha illallah ni apa? Kalimatul ikhlas. Bila orang ni banyak mengucap kalimah la ilaha illallah, maka di situlah akan menghasilkan keikhlasan dalam diri seorang. Dia banyak menyebut kalimah ni. Maka Allah berkata la ilaha illallah khalisan wa mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan hal kadang kalimah itu kalimatul ikhlas dan dapat mengikhlaskan akan orang yang mengucap. Orang yang mengucap kalimah Allah berkata kalimah ni dia dapat mengikhlaskan. Bila orang ni buat beramal akan jadi amalan betul-betul ikhlas.
Bila dia betul-betul mengucap kalimah tu dengan penuh tekun dan menghayati. Nah, maka Nabi kata apa ni? Dakhalal jannah, pasti masuk syurga. Nah, mana kata amalan yang Allah Taala bagi siapa je tu ni, tengok sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Taala. Nah, ikhlas kita tara mana? Memang nak mengharapkan redha. Sebab itulah kalau orang dalam apa panggil orang orang sufi, orang tasawuf, nak dia ada satu doa dia. Nak doa dia baca ilahi anta maksudi. Nak, hei Tuhan, wahai Tuhanku, engkaulah yang ku maksudkan. Aku duduk atas dunia ni, tak, tujuan aku nak mengharapkan denganmu je lah. Bukan nak harap kepada manusia, bukan nak harap kepada orang. Mata-mata nak tujuan mu hidup atas dunia, semata-mata nak maksudnya tujuan kepadamu. Wak ni pun kerana-mu. Nah, sebab tu bila kita niat dan semayang, saja aku semayang fardu 2 rakaat, Allah ni lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana belah. Tak, kita buat ibadat bukan kerana panggil manusia, bukan kerana orang suruh. Tak, tapi boleh kerana Allah Ta'ala, kerana Tuhan dia ni hamba, dia suruh kita buat. Nah, batulah kata engkau lah maksud waridhaka matlubi, dan redamu yang aku tuntut atas dunia. Kita nak tuntut redha Tuhan. Nah, kalau Tuhan redha dengan kita, maka segala kehidupan kita akan dipudahkan oleh Allah Ta'ala. Tak, tapi kalau Tuhan tak redha dengan kita, tak tahulah kita nak duduk mana. Tak, sebab kita pun hak atas dunia ni dia berlaku. Tak, kita boleh pakai kereta dia kok. Tak, dia yang beri. Tak, kita boleh berjalan atas ni, dia beri, dia berlaku. Lalu kita minta waridati ni, berilah olehmu kepada aku. Tak, mahabbataka, akan kasih kepadamu. Tak, wa ma'rifataka, dan sentiasa mengenalmu tu. Tak, sebab kita nak tu lah. Nak supaya dapat kenal Allah Ta'ala, supaya dapat kasih kepada Allah Ta'ala. Tak, supaya mencari redha Allah Ta'ala. Tak, orang yang cari redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memudahkan akan segala urusan. Tak, sama ada urusan dia dengan keluarga dia, urusan dia dengan adik-beradik, urusan dia dengan dunianya, Allah Ta'ala akan mempermudahkan bila orang mencari redha Allah Ta'ala. Tapi kalau orang mencari redha manusia, tidak mencari redha Allah Ta'ala, tak, inilah dia akan jadi berbagai-bagai masalah. Tak, kerja boleh sebulan 2 berhenti, apa masalah dengan tokai pula. Kerja pula ni, mana kata masalah hamba dengan dia. Tak, ada macam-macam masalah. Hak ni budak kena, hak ni budak kena. Sebab apa? Kerana dia tidak mencari redha Allah. Tak, tidak mencari mana tuntutan yang ditulis itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dia kata, mana lagi? Maka kata Nabi, dengan kadar ikhlas dan keindahan amalan. Amalan comel lah. Comel ke mana? Kena cukup dengan rukunnya, cukup dengan syaratnya. Nah, batulah penting ilmu. Nak buat ibadat semayang kena penting. Lagu mana semayang ni hak sempurna, hak molek. Nah, bukan pakai ikut orang buat-buat. Nah, kena tahu. Sebab kita nak ibadat kita ni diterima oleh Allah Ta'ala. Nak Tuhan terima je badan dah. Nah, bila Tuhan terima kau, tidak apalah. Hak bimbang Tuhan tak terima. Sebab tu kita ada kena sifat khauf dan sifat rajak. Takut dengan amalan hak buat ni Tuhan tak terima kan. Tak, dalam masa yang sama, tak, kita pun belajar dah, kita pun tahu dah, ambil dah tahu bab agama. Kita mengharap, ya Allah, aku pun usaha dah takat kemampuan aku, ya Allah, aku mengharapkan amalan aku buat ni mu terimalah. Tak, abang ada 2. Dan lagi pula dia kata bahawasanya kecuali puasa, maka puasa itu untukku. Kata Allah Ta'ala, illa siyama, melainkan puasa. Melainkan ibadat puasa. Kalau ibadat lain, kita sedekah, kita semayang, nak kita berzikir, kita bertasbih, nak kita baca Quran ke belakang tu, Allah Ta'ala balas 10 hingga 700. Tetapi kata Allah Ta'ala, illa siyama, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kerana ibadah puasa itu kata Allah Ta'ala, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Aku beri direct ke dia. Mana amalan puasa hak dia buat tu, mana
iaitulah pahalanya aku bagi tu ke dia. Mana dengan balasan yang sangat banyak, tidak terbilang banyaknya. Siapa tak boleh nak bilang berapa banyak. Nak kalau amalan lain boleh bilang ke 10. Orang kalau ikhlas sama banyak, sejauh 700 je boleh apa. Tapi orang puasa, Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada orang ni tak terhingga banyak pahala. Tak boleh nak kira. Tak, kalau kira habis ni ngajar hari pun tak nak kira dah. Terlalu banyak sangat. Tak. Mana nak ayatnya, Allah Ta'ala balas akan pahala bagi orang yang melakukan ibadat puasa. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi nafsi biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, demi Allah yang diriku di bawah kekuasaan dia. Nabi kata, demi Allah Ta'ala ni, diri aku ni duduk bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Yang ni segala kehidupan aku ni diatur oleh Allah Ta'ala. Tak kira Nabi ni hebat tau. Hebat tau. Mana kata ni, mana orang yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia pun mengharap kata mana bahawasanya diri aku pun duduk di bawah Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang hamba Allah Ta'ala tidak merasa bahawa dirinya duduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, tak berat. Batulah bahawasanya Nabi kata, demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya Allah Ta'ala. Tak, waktu kita la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan upaya kita ni. Illa billah, malaikat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tunjuk kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi mana kesihatan kepada Allah Ta'ala, yang memberi kemudahan kita hidup di dunia ni. Maka dia kata, demi bahawasanya Allah Ta'ala di bawah kekuasaannya, sesungguhnya la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Jangan pula kita puasa ni kat orang, saya kata sedap bau minyak kasturi. Tuak nyanyi kat orang pula tu. Walaupun orang panggil, Allah Ta'ala kata, nak ayatnya Allah Ta'ala ni dia memuliakan orang yang puasa ni, hatta Tuhan kata berubah bau mulut orang puasa ni seperti bau kasturi. Kata bau kasturi warnanya sokoh bau ni, tak ada kita ni. Tu di sisi kita. Tapi ni di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila puasa makruh kita masuk lagi. Makruh. Tapi syarat lah. Syarat dia mesti berubah tu dengan sebab puasa. Jangan berubah dengan sebab tidur. Puasa sudah tahu, tidur. Pas sahur dia main subuh, tidur. Bangun-bangun pukul 10. Lepas tu mulut busuk kahum bau. Main busuk lah. Maka bau tu berubah dengan sebab dia, bukan sebab puasa tu. Bau dengan sebab tidur. Bau dengan sebab puasa ni memang bukan dengan sebab tidur ni. Mana kita bangun waktu subuh, mayang subuh, kita tidak tidur. Golek pukul 10 dia berubah dah bau tu. Dia berubah bau-bau. Ni bau hok gini ni makruh kita gosok gigi. Hak tu makruh ni sebab tidur. Hak ni harus bukan disunat gosok mulut. Tak mana? Bagi yang orang yang berubah dengan sebab tidur itu. Dan lagi pula kata Nabi, sehingga lagi pula dia kata bau seperti harum sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Allah Ta'ala berfirman lagi, inna ma yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fassawmu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi, mana bahawasanya hamba-Ku redha meninggalkan syahwatnya. Hamba-Ku, Allah Ta'ala kata bagi orang puasa lagi, bahawasanya hamba-Ku ni redha meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya. Apa ni? Kerana semata-mata mencari keredaan Aku. Tuhan kata orang ni puasa sanggup tinggal syahwat nafsu dia. Syahwat nafsu ni kalau boleh nak makan belaka. Macam tadi lah, makan pagi pukul 10 pula makan semua.
Tapi bila dia puasa ni, dia sanggup meninggalkan syahwat. Dia sanggup dia bermujahadah dengan diri dia. Kerana semata-mata apa? Kerana nak mencari redha Allah Ta'ala. Puasa ni apa? Nak cari redha Tuhan, supaya mudah buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu. Maka kata Allah Ta'ala, maka puasanya adalah untukku dan akulah yang akan terus membalahnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi kata, lil jannati babu yaquqalu lahu riyyan uqanu lahu rayyan fala yadkhuluhu illa as-saimun. Dalam syurga itu ada pintu. Pintu ni mana? Yang ini tempat perhimpunan khusus. Panggil pintu ni, mana kata Allah Ta'ala menjadikan di syurga ni ada satu tempat, apa panggil tempat untuk perhimpunan orang berhimpun situ. Berhimpun khusus tentu. Khusus ni untuk orang tu, golongan tu je. Orang-orang lain tak boleh masuk. Lalu kata orang yang bernama Rayyan. Pintu ni dinamakan Rayyan. Di mana pintu ni kata Nabi, fala yadkhulu illa as-saimu. Pintu ini tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Ayat lebih orang puasa ni di akhirat nanti, bila mati esok, di padang di akhirat nak masuk, ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu ni Allah Ta'ala tentu masuk dalam melalui pintu ni. Siapa dia? Untuk orang puasa je. Tengok orang ni banyak puasa masuk pintu ni. Orang ni dak wajib puasa, lagi dah masuk buk sini tu. Tubik tepi dulu. Orang masuk, orang yang berpuasa, Allah Ta'ala bagi masuk pintu tu. Ada pintu khas untuk buat dia. Kalau kita puasa pun ada pintu, kita pun akan termasuk dalam golongan tu. Golongan mana yang akan dikata Allah Ta'ala oleh Nabi SAW, mana masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Maka dia kata, maka cukuplah bagiku wahai Talib. Habislah penutup. Sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan. Hak taat ni benda hak Tuhan sukalah, yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Mana mula-mula kita nak jalankan untuk mendapat petunjuk Allah Ta'ala, moleklah kita ikut benda hak dikatakan oleh Imam Ghazali. Apa panggil sebagai panduan. Nak buat lagu mana itu tak pandai. Tengok ni. Apa panggil dia ajar cara mana untuk permulaan untuk mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan lagi pula dia kata, yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan petunjuk apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengeluarkan haji, atau berhajat kepada keterangan yang lebih luas lagi berkenaan dengan semayang, puasa dan lainnya, maka hendaklah engkau rujuk kepada apa yang telah kami sebutkan dalam kitab Ihya yang Ulumuddin. Kitab Imam Ghazali hak tebal ni. Panggil hak suhu ni, kitab Ihya Ulumuddin, ia cerita belaka. Bukan tasawuf saja, bab fiqh pun masuk belaka, bab semayang, tambah semayang, semua habis dia masuk belaka. Ayatnya, walaupun kita beramal, jangan tinggal ilmu. Kerana ilmu itu sebagai lilin nak menunjuk kita kepada jalan kebenaran. Jangan jadi orang yang beramal dengan tak ada ilmu. Sebab itulah ni ialah salah satu daripada ilmu juga, apa ilmu fardu ain, hak wajib kita tahulah, diketahui oleh kita. Dan yang keduanya, bahagian kedua ialah cara mana meninggalkan maksiat. Dan yang seterusnya itulah kata dia yang bahagian kedua, nak kabur kita lagu mana cara kita nak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak taat ikabur dah. Awak gini. Atas kita nak beramal tak apa. Kalau kita rasa pada dengar dah, takat dengar lah. Seperti mana Imam Ghazali kata, ilmu tidak akan memberi manfaat pada seseorang selagi mana dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ngaji dah, tahu dah, tapi dah berubah dah begitu lah. Kita mana kita ikan ni habis semua kalau ngaji dah. Kita mana penawar bagati, pak khotang masuk, pak khotang pak habis, khotang sambung. Sambung. Maka perangai dah berubah juga. Tulis tu. Batu Imam Ghazali kata, nak boleh menghasilkan ilmu seseorang itu, mestilah dia mengamalkan tersebut, barulah hasil dirinya seseorang itu akan menjadi akhlak yang baik.
Tak. Sebab tu pentingnya ilmu dengan amal. Dan yang keduanya, dia akan bagi kita akan mana? Bahagian kedua iaitu cara untuk meninggalkan maksiat. Itulah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Rabbana anzilna wa rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.